Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi di waktu ini dan kita berikan tumpuan kepada kes COVID-19 yang meningkat setakat kepada Minggu Epidemiologi ke-43 bagi tahun 2023 ini yang menunjukkan bukan sahaja peningkatan kes tetapi juga kerajaan menyatakan hasrat dan jangkaan akan mengumumkan keperluan untuk mendapatkan dos penggalak ketiga. Dan untuk mendapatkan sedikit gambaran berkenaan kes COVID-19 di Malaysia, kita rujuk kepada laman sesawang KKM Now yang ketika ini menunjukkan bahawa setakat minggu lalu, kemaskininya lebih daripada 20,000 kes dicatatkan dengan peningkatan 1,389 kes untuk minggu lalu sahaja. Dan lebih menarik kalau kita lihat perinciannya berdasarkan kepada graf yang disertakan dalam laman sesawang KKM Now ini, menunjukkan daripada September sehingga ke Disember masih lagi mencatatkan kes kematian yang tertinggi hanyalah sebanyak 2 kes paling tinggi. Selebihnya sekitar 1 kes kematian masih lagi dicatatkan dalam tempoh 2-3 bulan ini. Selain daripada itu, kemasukan ke ICU dan juga kemasukan ke hospital di antara September sehinggalah data terkini setakat minggu lalu juga menunjukkan ada aliran peningkatan dengan ketika ini kadar penggunaan ICU pada tahap 73% dan kemasukan ke hospital 72%. Dan kes yang disahkan seperti mana ditunjukkan di waktu ini, setakat keseluruhan sejak COVID-19 melanda Malaysia sehingga 5.16 juta kes sudah pun didaftarkan dan disahkan di Malaysia dengan peningkatan kes dapat disaksikan mencanak naik di antara September sehinggalah ke Disember. Dan dalam masa yang sama juga, data yang menarik untuk disaksikan, saringan tidak lekang daripada dijalankan kerana antara September sehingga Disember masih lagi dijalankan saringan dengan 16,000 ujian saringan dilakukan dan 11% daripada jumlah tersebut disahkan positif. Dan melihat kepada pecahan negeri, dapat saksikan di Sarawak kes menurun tetapi angkanya membimbangkan di Perak dan Pulau Pinang yang mana peningkatan kes sehingga 200%. Angka yang kecil sebenarnya, sekitar 3 kes begitu, tetapi dari peratusannya itu agak membimbangkan. Dan kita lihat dari sudut trend kemasukan ke hospital, itu yang akan menjadi perbincangan kita di petang ini yang menunjukkan peningkatan masukan ke hospital sehingga 300 dan di Sabah sehingga 538%. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan COVID-19 dan keperluan dos penggalak ketiga, kita bersama-sama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam. Prof, kita bentangkan sedikit sebanyak data terkini daripada KKM Now berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan dahulu untuk memahami apa bezanya COVID-19 yang berlaku ketika ini berbanding dengan yang berlaku tahun-tahun sebelum ini, Prof. Ya, terima kasih saudara pengacara. Kalau kita lihat peningkatan yang berlaku sekarang ini dalam insiden daripada COVID-19 ini memang menunjukkan trend peningkatan yang agak ketara. Sekarang kita sudah mencapai lebih daripada 12,000 kes ya yang dilaporkan beberapa hari yang lepas. Jadi saya rasa kita harus melihat dengan lebih kritis apa yang berlaku sekarang dalam negara kita berkaitan dengan penyakit ini. Pertama sekali, walaupun bilangan kesnya masih lagi di peringkat yang terkawal, tapi kita agak khawatir kerana bilangan yang memerlukan rawatan untuk di hospital dan sebagainya itu telah pun menunjukkan peningkatan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu bersiap sedia supaya tidak perkara yang lebih buruk tidak berlaku. Yang keduanya, data ini agak menarik dari segi kadar kematiannya. Kalau kita lihat bilangan kes yang mati akibat daripada COVID adalah jauh lebih rendah dibandingkan semasa berlakunya pandemik tadi. Ini mungkin disebabkan oleh jenis varian daripada COVID-19 yang kita dapati sekarang ini agak berbeza sedikit. Kita tidak menghadapi banyak kes yang disebabkan oleh varian Delta, tetapi kebanyakannya adalah disebabkan oleh varian Omicron. Jadi Omicron ini dari segi severity-nya, dari segi virulennya jauh lebih rendah. Namun kita harus memantau dengan lebih terperinci. Kita tidak mahu nanti pada masa minggu-minggu ke depan ini patternnya bertukar. Kalau ada virus seperti Delta dan sebagainya yang hadir di kalangan masyarakat kita, dan ini akan agak membimbangkan, terutama sekali mereka yang pulang daripada luar negara yang mungkin membawa penyakit ini dengan varian-varian yang lebih berbahaya. Jadi kita harus ingat bahawa penduduk kita yang mempunyai risiko yang tinggi, terutama sekali golongan warga emas
dan juga mereka yang punya penyakit kronik dan juga penyakit-penyakit kronik ini harus mengambil inisiatif untuk mendapatkan dos tambahan seperti mana yang kita lihat dinyatakan oleh Menteri Kesihatan baru-baru ini. Kerana dos penggalak ini penting, dos penggalak ketiga ini, kerana sekarang ini kita dapati kurang daripada 5% penduduk kita yang sepatutnya mendapatkan dos penggalak ketiga ini tidak mengambil langkah-langkah tersebut. Ada dua sebab. Pertama, mungkin mereka menganggap ini merupakan satu fasa pandemik seperti dahulu dan kita agak mengambil tindakan yang agak mudah. Yang keduanya mungkin juga berkaitan dengan sama ada vaksin tadi, adakah ianya ada atau tidak di kalangan di klinik-klinik swasta dan juga di klinik-klinik kerajaan. Kita mendapat maklumat bahawa ada rakyat Malaysia, rakyat negara kita yang pergi cuba mendapatkan vaksin ini tapi tidak dapat disediakan oleh klinik-klinik tersebut. Jadi supply ataupun daripada vaksin ini harus dipastikan oleh Kementerian Kesihatan supaya ianya ada dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan secepat mungkin. Ya, menarik kerana Prof menyatakan bahawa kadar peningkatan kes COVID-19 ketika ini belum di tahap yang membimbangkan. Setakat minggu lalu peningkatan 1,369 kes, Prof. Kalau dahulu, tahun 2020-2021, peningkatan sampai 4 digit itu satu yang membimbangkan. Jadi untuk waktu ini, berdasarkan kepada varian yang kita hadapi ketika ini, apakah angka yang wajar untuk kita nyatakan bahawa kita sudah pun berada di tahap yang membimbangkan? Ini bukan kita berharap supaya keadaan bertambah lebih buruk, tapi sekadar untuk perbincangan secara akademik, Prof. Di mana tahap yang wajar untuk kita katakan sudah berada di tahap yang membimbangkan, Prof? Sebenarnya saya agak khawatir dengan angka-angka ini kerana angka-angka ini seperti mana kita tahu di kalangan ahli-ahli epidemiologi, kita khawatir kalau apa yang kita nampak ini cuma seperti tip of the iceberg seperti mana yang dikatakan oleh rakan-rakan kami sebagai pakar kesihatan awam yang pakar dalam bidang epidemiologi ini. Mungkin bilangan sebenarnya jauh lebih tinggi. Tetapi yang lebih pentingnya adalah kita mahu lihat sama ada yang bilangan yang meningkat, kes-kes yang meningkat ini adakah ianya diinfeksi oleh varian yang virulent. Kalau ini berlaku, maka ia merupakan satu perkara yang harus kita ambil tindakan dengan lebih serius supaya kita memastikan ia tidak menjadi lebih buruk lagi. Sukar untuk kita menyatakan angka berapa dan sebagainya sebagai tempat, sebagai waktu yang harus kita ambil tindakan. Harus tindakan itu dilakukan sekarang dan jangan menunggu kepada keadaan lebih buruk lagi untuk mengambil dos penggalak ketiga. Kemudian yang keduanya juga golongan-golongan yang berisiko ini juga harus apabila mereka mempunyai sign dan simptom, mereka harus diberikan obat seperti Paxlovid dan sebagainya. Dan ini mesti ada di kalangan masyarakat kita, di dalam fasilitas kesihatan kita supaya mereka boleh mendapatkan rawatan awal. Ini kita lakukan kerana untuk mengelakkan daripada kadar kematian yang lebih tinggi. Kita mesti ingat bahawa sekarang ni jumlah cumulative cases adalah sekitar 5 juta. Kita mempunyai bilangan kematian yang akumulatif lebih daripada 30,000. Ini merupakan satu angka yang agak menggerunkan kerana kadar kematian ini agak tinggi dibandingkan dengan jiran kita seperti Thailand dan sebagainya. Jadi bermakna dalam setiap 1 juta penduduk kadar kematiannya adalah lebih daripada 1,100 per 1 juta penduduk. Ini angka agak tinggi sekali. Jadi keadaan ini berlaku disebabkan pertama mungkin kita mengambil tindakan yang lambat semasa pandemik dahulu, dan juga yang kedua adalah kerana kita tidak mempunyai fasilitas kesihatan yang mencukupi, yang mana kalau kita menggunakan cuma fasilitas atau kemudahan kesihatan kerajaan saja mungkin tidak akan mencukupi, terutama sekali apabila bilangan kes akan terus meningkat dengan lebih tinggi lagi. Ya, Prof, menarik juga untuk kita sentuh berkenaan dengan kadar vaksin, berkenaan dengan varian COVID-19 ketika ini dan juga bagaimana sikap rakyat apabila diberitahu berkenaan dengan peningkatan kes. Yang mana bukankah kita sudah bersetuju, Prof, untuk kita hidup bersama dengan COVID-19. Jadi untuk menyatakan bahawa harus mengambil dos penggalak selain daripada tindakan-tindakan yang lain mungkin ada sedikit tentangan. Jadi untuk berikan kita sedikit fahaman, Prof, adakah tindakan itu wajar dia lakukan sekarang dan diambil dengan sikap yang sangat berhati-hati dan berjaga-jaga berdepan dengan COVID-19 ataupun ini hanyalah sebagai tindakan sementara menunggu COVID-19 kes tersebut turun kembali, Prof? Jadi kalau kita mengharapkan bahawa bilangan kes akan menurun, mungkin kita tidak akan
sampai ke tahap tersebut, kecuali kita mengambil tindakan. Jadi tindakan yang pertama adalah tindakan preventif, iaitu kita harus menggalakkan dan juga memastikan ahli masyarakat itu mengambil vaksin dos ketiga, kerana sudah pasti kita tahu bahawa pengambilan vaksin ini akan dapat mengurangkan risiko untuk mendapatkan COVID-19 dan kalau mereka mendapatkan COVID-19, infeksi COVID-19 pun keadaan severity of the disease itu biasanya jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak mengambil dos penggalak tadi. Walaupun kita tahu ahli masyarakat mungkin khawatir dengan maklumat yang mengatakan tentang isu berkaitan dengan kesan-kesan sampingan daripada vaksin ini. Ini sebenarnya tidak harus dijadikan isu, kerana kita tahu bahawa dos penggalak ketiga untuk vaksin COVID-19 ini adalah selamat dan boleh digunakan, dan ianya berkesan untuk mengelakkan daripada wabak ini terus mencapai kepada tahap yang pandemik seperti mana yang kita lihat pada masa dahulu. Jadi saya rasa tindakan sekarang harus dilakukan. Jangan tunggu sampai bila kes tadi lebih meningkat dengan banyak dan sebagainya. Kita tidak boleh menunggu, kerana kalau kita tunggu, kita akan berada dalam fasa-fasa pandemik seperti dahulu. Baik Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk menyentuh apa yang juga Prof nyatakan tadi, bahawa sebelum ini kita tidak bersedia dari sudut fasiliti kesihatannya, dan selepas ini kita ingin bertanyakan berkenaan dengan adakah kita di Malaysia mempunyai kapasiti dan juga kesediaan sistem kesihatan awam untuk menampung peningkatan kes ataupun sebarang kes yang mungkin muncul berdasarkan kepada trend peningkatan COVID-19 di Malaysia. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Sebelum kita meneruskan perbincangan, ini perkembangan dari Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, yang mahu tumpuan utama diberi kepada usaha memastikan perkhidmatan rawatan dan penjagaan kesihatan terbaik diberikan kepada rakyat dan bukannya isu membabitkan kod pakaian di hospital semata-mata. Beliau yang mengambil alih jawatan Menteri Kesihatan pada Selasa lalu berkata, proses saringan kesihatan di Jabatan Kecemasan di semua kemudahan penjagaan kesihatan kerajaan perlu dipertingkatkan melalui hantaran di laman X. Katanya, Kementerian Kesihatan KKM mahu peningkatan perkhidmatan kesihatan di Jabatan Kecemasan ED berhubung proses saringan kepada pesakit 3H, saringan berdasarkan tahap keseriusan penyakit, severity illnesses dan bukan terkait hal pakaian seseorang pesakit. Beliau menjawab pertanyaan pengguna 8X yang meminta pandangan mengenai kod pakaian di hospital kerajaan susulan seorang lelaki berusia 51 tahun meninggal dunia selepas didakwa tidak mendapat rawatan sewajarnya di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, Kedah pada 3 Disember lalu. Berikutan kejadian itu, KKM menubuhkan sebuah jawatan kuasa bebas bagi melakukan siasatan lanjut mengenainya. Berikutnya, skim perubatan madani merekodkan lebih 1 juta lawatan pesakit bagi rawatan sakit-sakit ringan percuma di klinik swasta yang berdaftar sejak diperkenalkan pada 15 Jun lepas. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, sehingga 14 Disember, sebanyak 1,05,645 rawatan sakit-sakit ringan telah diberikan kepada 785,623 pesakit melalui 2,506 klinik swasta dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak 62.5 juta ringgit. Jelasnya, kerajaan telah menunjukkan komitmen yang berterusan terhadap skim ini dengan memberi peruntukan sebanyak 100 juta ringgit dalam belanjawan 2024 agar skim ini dapat diteruskan pada tahun hadapan. KKM dan Protect Health akan terus komited memantapkan gerak kerja dalam meningkatkan penglibatan klinik swasta di seluruh negara bagi memperluas akses kumpulan berpendapatan rendah kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Skim Perubatan Madani merupakan satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40. Skim itu ditawarkan secara automatik kepada penerima sumbangan tunai rahmah dengan membantu menampung kos rawatan sakit-sakit ringan di klinik swasta yang berdekatan tanpa sebarang charge. Pada waktu ini kita kembali membincangkan berkenaan dengan peningkatan kes COVID-19 pada minggu lalu. Kita bersama-sama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar perubatan kesihatan awam. Prof, seperti tadi kita janjikan untuk mengupas berkenaan dengan isu kapasiti kesihatan awam di Malaysia. Ketika ini, adakah kita bersedia, Prof? Ya, kalau kita lihat apa daripada pengalaman kita semasa kemuncaknya
pandemik tahun lepas ya, terutama sekali di sekitar tahun 2021 dan juga di akhir tahun 2020 ya, kita dapati memang sistem kesihatan kita tidak boleh menampung bilangan pesakit yang mengidap COVID-19, terutama sekali bagi mereka yang memerlukan rawatan-rawatan di ICU dan juga yang memerlukan ventilator. Jadi apa yang kita tahu adalah walaupun bilangan katil di Malaysia, di negara kita di mana 75%-nya berada di dalam sektor perkhidmatan kesihatan awam, 25% di sektor kesihatan swasta, namun kita dapati bahawa sektor kesihatan awam kita biasanya akan overloaded apabila berlaku keadaan-keadaan pandemik ini. Jadi kita dapat lihat bahawa bilangan ICU dan juga bilangan ventilator yang ada di Kementerian Kesihatan adalah amat sedikit, dan sudah pasti kita memerlukan sektor swasta untuk sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya rasa secara keseluruhannya sistem kesihatan kita harus tidak lagi berlaku dikotomi yang jelas di antara awam dengan swasta, terutama sekali apabila kita mau menangani penyakit COVID-19 yang akan dirasai dan juga memberikan kesan kepada hampir setiap golongan masyarakat kita, terutama sekali mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang kronik ya. Ya, menyebut tentang soal ventilator, adakah itu antara keperluan mendesak di waktu ini untuk ditingkatkan jumlahnya khususnya di fasiliti kesihatan awam, Prof? Memandangkan setakat Oktober, Jabatan Audit Negara masih lagi memberikan tumpuan kepada laporan oleh PEC berkenaan dengan pembelian ventilator yang tidak memenuhi objektif yang sewajarnya. Soal keperluan itu, Prof, adakah ada di waktu ini ataupun kerjasama dengan swasta itu sudah cukup untuk menampung keperluan? Jadi kalau kita lihat tidak semua yang memerlukan ventilator, tapi mereka yang memerlukan ventilator itu biasanya terpaksa menggunakan dalam satu tempoh yang agak lama, dan ventilator-ventilator yang digunakan itu harus dikawal dan juga dijaga dan dipantau oleh mereka yang mempunyai kemahiran untuk melaksanakan menggunakan ventilator tadi. Pada pendapat saya, apa yang kita lihat adalah ventilator di sektor kesihatan awam mungkin tidak mencukupi apabila bilangan kes meningkat, dan pada masa yang sama kita juga tidak mahu penyalahgunaan dana seperti mana yang berlaku dalam pandemik yang lepas, di mana pembelian ventilator itu dilakukan tanpa kawalan yang ketat, sehingga kan ada pihak yang mengambil kesempatan memberikan ataupun menyediakan ventilator-ventilator yang tidak boleh digunakan dan tidak berfungsi. Ini bukan saja berlaku di Malaysia, banyak negara-negara lain juga mempunyai masalah yang sama. Tapi kita harap apabila kita mengeluarkan dana daripada kerajaan, daripada dana itu sebenarnya dana daripada rakyat, mesti ada kaedah tertentu untuk mengawal dan juga memantau supaya ventilator tadi berfungsi. Inilah fungsi-fungsi pegawai-pegawai tinggi dan juga pakar-pakar di Kementerian Kesihatan yang harus memberi nasihat dan juga nasihat teknikal kepada menteri, supaya apabila menteri membuat keputusan, keputusannya adalah tepat. Apabila kita membeli ventilator, kita tidak mahu sampai sebahagian besar ventilator tadi tidak boleh digunakan. Jadi kalau kita lihat dulu pakar-pakar yang menjadi leader ataupun ketua di dalam Kementerian Kesihatan tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga menyebabkan berlakunya masalah di ventilator yang dibeli dengan harga yang mahal tidak boleh digunakan. Jadi perkara-perkara ini yang harus kita elakkan. Kita harus bersedia supaya tidak sekali lagi berada dalam situasi yang kita lalui semasa peak of the pandemic dahulu, sehingga banyak dana yang dihabiskan, tetapi akhirnya kadar kematian kita yang dialami oleh ahli masyarakat kita agak jauh, terlalu tinggi. 1 juta penduduk, 1,121 kematian, salah satu daripada angka yang cukup tinggi. Bagi saya, ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak harus berlaku kalau kita percaya sistem kesihatan kita telah merupakan sistem kesihatan yang terbaik di rantau ini, tetapi hasilnya tidak menunjukkan seperti itu. Jadi kita harus menggebeling tenaga supaya sistem kesihatan yang ada sekarang dengan barisan pimpinan baru, dengan Menteri Kesihatan yang baru yang kita ada sekarang ini, yang telah pun menunjukkan track record yang baik semasa beliau menjadi Menteri Kesihatan yang lepas itu, dapat mengembalikan dan menyerlahkan kembali prestasi yang baik di sistem kesihatan supaya kita dapat menyelesaikan masalah kesihatan yang dihadapi oleh masyarakat kita.
Ya, masih lagi berkenaan dengan menggembling tenaga dan juga kapasiti kesihatan. Prof, pada tahun 2021, Malaysia menggunakan ordinan darurat untuk membolehkan kerjasama dari sudut kepakaran, fasiliti dan juga ruang di antara hospital awam dan juga hospital swasta dalam mengendalikan kes COVID-19. Tapi dalam konteks semasa, adakah masih lagi memerlukan bentuk kerjasama yang sama, bukan dalam bentuk darurat, sekurang-kurangnya ada garis panduan ataupun struktur kerjasama di antara sektor awam dan swasta dalam menangani kes COVID-19 ataupun cukup sekadar sistem awam yang kita ada ketika ini? Pada bulan Mac tahun ini sudah dinyatakan oleh World Health Organization bahawa kita telah pun menuju ke arah fasa pandemik, fasa epidemik. Jadi dipanggil sebagai fasa di mana tidak lagi berlaku peningkatan kes, maka dia akan menjadi penyakit endemik. Apabila kita beralih kepada fasa endemik, maka seharusnya segala polisi-polisi yang dilakukan semasa peringkat pandemik tadi harus diteruskan dan dilangsungkan, terutama sekali apabila kita tahu bahawa sebahagian daripada polisi yang digunakan itu adalah polisi yang baik, polisi untuk bekerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta. Tapi apa yang berlaku adalah selepas daripada kita berada dalam fasa endemik, masing-masing lupa di peringkat Kementerian Kesihatan sendiri untuk meneruskan usaha supaya kerjasama di antara awam dan swasta ini ditingkatkan. Sehinggalah ada health white paper ataupun kertas putih. Salah satu daripada elemen penting kertas putih ini adalah untuk menggabungkan mengurangkan dikotomi di antara swasta dan awam supaya kita boleh bekerjasama. Tetapi sehingga hari ini health white paper itu belum lagi dapat dilaksanakan. Walaupun sudah pun diluluskan pada awal tahun ini, tapi tidak boleh lagi dilaksanakan. Jadi saya rasa usaha yang lebih serius harus kita lakukan supaya kita boleh mereformasikan sistem kesihatan kita supaya cabaran-cabaran kesihatan yang kita hadapi sekarang ini yang memerlukan penggemblingan tenaga di antara awam dan swasta itu dapat dilakukan dengan serius dan dapat dilakukan dengan konsisten supaya sistem kesihatan kita akan terus berdiri untuk menyediakan perkhidmatan yang baik kepada ahli masyarakat. Ya, Prof, berdasarkan kepada pembincangan kita sehingga setakat ini termasuklah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Adakah maknanya Prof memberi nasihat kepada Menteri Kesihatan untuk bersedia mengambil tindakan yang drastik dalam menangani COVID-19 dan isu-isu kesihatan yang lain, dan rakyat juga harus bersedia dengan tindakan-tindakan yang mungkin dianggap sedikit ekstrim sekurang-kurangnya untuk menjaga negara kita daripada terjerumus ke dalam gelombang pandemik berikutnya, Prof? Ya, jadi kalau tadi saudara mengatakan tentang penggunaan ordinan darurat, saya rasa di peringkat endemik ini tidak perlu, karena kalau kita nak menggunakan ordinan darurat nanti sampailah memerlukan movement control order dan sebagainya, itu tidak mau. Tetapi kita harus ada institutional memory, peringatan dari segi institusi, di mana kita tahu bahawa di peringkat pandemik tadi keadaan sistem kita amat bergelora pada masa itu, sistem kesihatan kita hampir kolaps. Jadi pada masa sekarang tindakan drastik yang harus dilakukan adalah apa yang kita katakan to walk the talk. Kalau dulu kita mengatakan bahawa kita akan lakukan itu, lakukan ini, tetapi tidak dilakukan atas sebab-sebab yang kita kadang-kadang tidak faham bagaimana pemimpin di Kementerian Kesihatan ini bekerja. Ya. Jadi kita tidak mahu menjadi keadaan seperti mana kita katakan firefighting. Firefighting ini apabila berlaku kebakaran barulah kita turun untuk melakukannya. Dalam sistem kesihatan itu bukan cara yang terbaik. Kita tahu bahawa kalau kita masih lagi berada dalam fasa firefighting ini, maka lebih banyaklah masyarakat kita yang akan menderita dan juga kadar kematian disebabkan oleh penyakit yang boleh dirawat dengan begitu mudah ini apabila kita mempunyai sistem kesihatan yang mampan, yang mana berintegrasi di antara awam dan swasta, dapat kita selesaikan dengan mudah. Ya, Prof, ringkas sebelum kita berpisah, CDC mengeluarkan satu nasihat agar imunisasi diberikan dan ditingkatkan bukan sahaja untuk COVID-19 tetapi juga untuk influenza dan RSV, Respiratory Syncytial Virus. Adakah Prof merasakan bahawa nasihat yang sama juga harus dikuatkuasakan di Malaysia, bukan sahaja COVID-19 tapi juga vaksin untuk influenza dan RSV, Prof? Ya, terutama sekali tentang influenza ya. Apa yang berlaku adalah pertamanya dua perkara berkaitan dengan influenza vaksin ini. Memang kita menggalakkan kerajaan supaya mula memberikan vaksin influenza ini terutama pada golongan warga emas. Ini sudah pun dilakukan oleh banyak negara di dunia tapi kita belum lagi berada dalam tahap itu. Dan dalam penyelidikan yang kita lakukan, kita dapati bahawa setiap RM1 yang kita gunakan untuk menyediakan
perkhidmatan influenza vaccination kepada golongan tua ini, kita akan mendapat return yang lebih daripada 1.5, lebih daripada 150% daripada wang yang kita keluarkan. It's highly cost effective dan harus disiapkan oleh kerajaan. Kenapa? Pertama sekali adalah vaksin ini adalah efektif, vaksin influenza. Yang kedua, dia akan mengurangkan resiko kalau sekalian ahli masyarakat kita mendapat influenza kemudian mendapat COVID-19, maka tanpa ada apa-apa kawalan ataupun penggunaan vaksin yang sesuai, maka keadaannya akan menjadi lebih teruk lagi. Kerana sekarang ini memang waktu di mana kemungkinan juga berlaku wabak disebabkan oleh influenza virus ini, influenza A, influenza B dan sebagainya. Jadi saya rasa langkah ini memang harus dilakukan dan kerajaan harus terus berusaha supaya kurang-kurangnya golongan yang warga emas ini mendapat kedua-dua jenis vaksin, iaitu vaksin untuk penggalak dan juga vaksin untuk influenza, supaya kadar mortality kita tidak begitu tinggi, dapat dikurangkan dan kita tidak mahu berada dalam situasi di fasa yang sama pada di waktu kemuncak daripada pandemik dahulu. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam, berkongsi pandangan berkenaan dengan peningkatan kes COVID-19 setakat minggu lalu dan tindakan-tindakan yang sewajarnya diambil. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.